Okey, Assalamualaikum. Tengah hari. Okey, jumpa lagi kita untuk bab 7 ini. So kalau sempat kita akan habiskan bab 7 lah. Okey, sebab tajuk dia simple je, tak susah sangat pun. Cuma kebanyakannya berkaitan dengan pengetahuan kamulah. Okey, jadi hari ni kita akan tengok berkaitan dengan pembakaran. Alright, jadi sepatutnya sebaik sahaja habis bab ini, kamu boleh merumuskan syarat untuk berlaku pembakaran. Okey, ada 3 syarat. Apa dia? Okey, jom kita tengok. Okey, so pembakaran dia bermaksud tindak balas yang berlaku apabila satu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, so untuk pembakaran perlukan 3 benda ni, oksigen, bahan api dan juga haba. So ini benda paling penting dalam tajuk ini. Simple sahaja. Okey, kalau ada soalan boleh tanya di chat ataupun angkat tangan. Alright, pembakaran. Jadi pembakaran kita boleh elakkan kalau kita singkirkan salah satu daripada ini. Maksudnya singkirkan oksigen ataupun haba ataupun bahan api. Okey, so contohnya kat sini api lilin terpadam apabila oksigen disingkirkan dengan meniupnya. Okey, jadi so ini adalah satu daripada aktiviti yang boleh kita buat berkaitan dengan eksperimen inilah. Okey, jadi apa dia? Jadi tujuannya ialah membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan haba diperlukan untuk pembakaran berlaku. Jadi kita nak buktikan bahawa tiga-tiga benda ini perlu untuk pastikan berlakunya pembakaran. Okey, bahan radas, peluru bansa, penyepit besi, pemetik api, rod kaca, lilin, kayu dan batu. So bahagian yang pertama ialah menentukan bahan api. So 4 benda ni kita test dan kita bakar. Okey, dan kita pastikan adakah dia terbakar ataupun tidak. So secara logiknya kita tengok, kita tahu. Okey, rod kaca terbakar atau tidak? Tak terbakar. Kayu terbakar atau tidak? Ya, kayu terbakar. Lilin terbakar atau tidak? Lilin pun terbakar. So batu terbakar atau tidak? Batu tidak terbakar. Okey, jadi so kita tengok soalan dia ni. Okey, kita tengok soalan dia ni. Berdasarkan pemerhatian anda, kelaskan bahan-bahan tersebut kepada bahan api dan bukan bahan api. Jadi kalau kita tengok pemerhatian kita, so maksudnya yang ini adalah bahan api. Okey, dan ini dua ni adalah bukan bahan api. So apakah kesimpulan yang dapat anda buat daripada aktiviti ini? Okey, jadi kayu dan lilin adalah bahan api, rod kaca dan batu adalah bukan bahan api. Alright. So next kita tengok bahagian seterusnya. Okay, menentukan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okay, maksudnya sekarang ni kita tengok adakah oksigen perlu atau tidak. Jadi kita ada dua lilin, lilin X dan lilin Y. Okay, lilin X kita letak dalam balang gas, lilin Y kita tak letak dalam balang gas. Jadi salah satu ni adalah eksperimen kawalan ataupun set kawalan. Okey, nyalakan kedua-duanya, kemudian telengkupkan balang. Okey, perhatikan lilin yang padam dahulu. Jadi kalau kita tengok dan kalau kita buat yang ini, lilin yang akan menyala lebih lama ialah lilin Y. Okey, sebab apa? Sebab dia mempunyai bekalan oksigen yang berterusan. Okey, banding dengan balang lilin X, dia punya bekalan oksigen hanya sebanyak mana yang ada dalam balang gas ni. Bila bekalan oksigen dalam balang gas ni habis, maksudnya dia pun akan padam. Sebab apa? Sebab dia memerlukan oksigen untuk menyala. Okey, apakah gas yang digunakan dalam pembakaran lilin? Gas oksigen. Okey, yang ini kita belajar dah dalam tajuk yang lepas. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat daripada aktiviti ini? So kesimpulannya ialah okey, oksigen diperlukan untuk
pembakaran. Ambil ayat ni je. Oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okey, ada soalan? Alright, tak ada. Okey, seterusnya kita tengok menentukan bahawa haba diperlukan untuk pembakaran. So, dia senang je label pada mancis yang telah disimpan dalam bahagian penyejuk beku peti sejuk dan satu lagi sebagai Q. Jadi Q ni adalah set kawalan. Okey. So, nyatakan mancis P dan Q, nyalakan mancis P dan Q, perhatikan perubahan yang berlaku. Okey. Jadi, adakah mancis P dan Q menyala? So, kalau kita tengok P dia duduk dalam freezer, penyejuk beku. Jadi, P dia tidak menyala ataupun lambat. Okey. Manakala Q pula dia akan menyala dengan mudah. Okey, sebab apa? Sebab P kekurangan tenaga haba. Dia beku kan? Okey. Manakala Q pula dia cukup tenaga haba. Okey. So, kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya haba diperlukan untuk pembakaran. Okey, simple je, senang je nak buat kesimpulan. Okey, ada soalan? Alright, tak ada. Okey, so sebab tak ada, jadi kita pergi pada bahagian seterusnya iaitu bidang pembelajaran 7.2 pembakaran menghubungkan antara syarat pembakaran dengan prinsip yang digunakan dalam pembuatan alat pemadam api. Jadi ini adalah bahagian yang sangat penting. Okey. So, kita tengok. Alat pemadam api, okay, ini adalah alat pemadam api yang biasa kalau kamu jumpa kat sekolah. Dia adalah alat perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran yang kecil. Okey, jadi kalau kebakaran yang besar, kita kena tinggalkan tempat tu dan kita kena bunyikan loceng amaran kebakaran. Lepas tu kena telefon bomba yang berdekatan. Okey. So sekarang ni bahan yang digunakan dalam alat pemadam api dia berbeza mengikut jenis kebakaran. Okay, jenis kebakaran ni maksudnya apa? Adakah kebakaran tu disebabkan oleh minyak ataupun bahan kimia? Okey, ataupun disebabkan oleh kayu. Okey. Dia ada jenis-jenis dia. Untuk kayu lain, kalau minyak dan bahan kimia ni lain bahan dia. Okey. So, alat pemadam api, so kita boleh tengok dekat sini contoh-contoh dia. Okey, untuk bahan yang pepejar seperti kayu, kain dan kertas, alat pemadam api yang kita gunakan adalah air ataupun serbuk kering. Okey. Ataupun kita boleh gunakan pasir ataupun tanah. Okey, itu pun bergantung pada keadaan lah. Okey, untuk cecair contohnya minyak dan varnish cat, kita pakai busa. Busa ni macam buih lah. Okey, serbuk kering ataupun karbon dioksida. Okey, kalau bahan terbakar tu adalah gas, contohnya propana, asetilena atau metana ni biasanya dapur gas lah ataupun tong gas tu. Okey, selalunya kita pakai busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, kalau disebabkan oleh logam, contohnya logam kumpulan pertama, kita dah belajar kan jadual berkala. Okey, jadi kalium, natrium, magnesium dan kalsium kita mesti pakai serbuk kering ataupun pasir kering. So kalau kamu perasan, okey, keempat kategori ni semua boleh dipadamkan menggunakan serbuk kering. Jadi kebanyakan tempat kita ada tong pemadam api yang menggunakan serbuk kering. Okey, sebab apa? Sebab itu yang paling versatile ataupun paling banyak kegunaan dia. Okey, so seterusnya kita pergi pada prinsip pemadaman api. Okey, ada soalan? Okey, tak ada soalan.
Alright, kita tengok ni dialog dia. Okay. Kamal, cepat ambil sebadia air sebelum api merebak. Kalau kamu tengok ni, kebakaran ni, okay, ni dapur gas. Okay. Dalam dapur gas ni, dalam periuk ni kemungkinan ada minyak lah selalunya yang menyebabkan kebakaran. Okay. Kalau kamu pernah tengok macam orang masak char kway teow kan, kadang-kadang api ada dalam kuali dia. Okay. Sebab apa? Sebab minyak masak adalah salah satu daripada bahan api. Okay. So, kita tengok. So, dia suruh ambil air kan. Okay. Kalau kita ingat balik tadi, okay, untuk minyak tak boleh pakai air. Kena pakai benda lain ni. Okay. Busa sebut kering karbon dioksida. Okay. Sebab tu nasib baik dia ni mempunyai pengetahuan. Okay. Dia kata jangan. Air lebih tumpat daripada minyak dan akan tenggelam di bawah minyak. So ni pun kita belajar dah dulu. Jadi api tidak akan terpadam. Kita perlu menggunakan busa. Okey, busa ni buih-buih yang warna putih itulah. Okey, kalau kamu pernah tengoklah filem-filem ataupun kamu pernah tengok demonstrasi pemadam padam kebakaran oleh bomba kan. Okey, kalau sebelum ni sekolah kita ada tapi sebab COVID jadi tak ada. Alright. So, okay, prinsip pemadaman api ialah menghapuskan salah satu faktor penyebab. Apa dia faktor penyebab? Tadi kita dah tengok oksigen, okay, bahan api dan juga haba. Okay, tiga-tiga ni mesti ada. So, kalau dihapuskan salah satu pun cukup dah. Alright? Alright. So prinsip tersebut boleh dilakukan dengan teknik-teknik yang berikut. Jadi kita akan tengok ada beberapa teknik yang buku teks kamu ada sebut. Okey, jadi teknik yang pertama ialah menyelimuti. Okey, memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen ataupun udara. Okey, contohnya kita tutup permukaan dengan selimut api, karung yang basah, lumpur, pasir, tanah ataupun busa. Okey, kalau kamu rajin tengok drama, drama Korea pun ada selalu banyak. Kalau kebakaran kat tiba-tiba hero ataupun heroin tu, kalau dia nampak ada selimut, okey, kalau ada selimut dan kalau kebetulan dia berada dekat dengan bilik air, dia akan basahkan selimut tu dan dia akan tutup kepala dia dengan selimut tu dan dia akan cuba keluar daripada kawasan yang terbakar. Okey, jadi dalam buku teks kamu pun ada ni selimut api. Okey, selimut api ni berbeza dengan selimut biasa. Okey, dia memang sangat bagus untuk memadamkan kebakaran. Jadi kalau ada selimut api ni pun kalau kamu tak basahkan dia pun boleh. Alright? Sebab memang dia sangat efisien untuk memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen atau udara. Okey, seterusnya prinsip mendinginkan. Okey, untuk yang ini kita buang faktor yang mana? Faktor haba. Okey, jadi mendinginkan permukaan bahan yang terbakar dengan menyemburkan air atau lapisan karbon dioksida. Okey, kalau kamu pernah tengok ais kering, okey, ais kering ni adalah sebenarnya gas karbon dioksida yang beku. Okey, beku. Dia dalam bentuk pepejal. Alright, selalunya dia digunakan untuk untuk menyejukkan aiskrim lah. Okey, jadi ais kering ni dia sangat sejuk. Okey, kalau kita sentuh dengan tangan sangat bahaya. Okey, jadi ais kering ni dia mendinginkan permukaan bahan yang terbakar. Okey, ada soalan? Right, tak ada. Seterusnya yang ketiga ialah mengurangkan jumlah bahan yang terbakar ataupun memutuskan sumber bahan bakar. Jadi yang ini faktor yang ketiga iaitu faktor bahan bakar. Jadi teknik ini dapat dilakukan dengan memisahkan benda yang terbakar, menjauhkan benda yang belum terbakar ataupun menutup punca bekalan gas atau minyak. Okey, ini selalunya contohnya kalau kebakaran tu berlaku di dapur. Benda pertama kena buat ialah cabut kepala tong gas tu. Okey, tong gas yang memasak tu, kat kepala dia ni ada kepala, lepas tu ada sambung ke dapur kan. Jadi kepala ni kena cabut dulu kalau beranilah. Kalau tak berani, lari keluar cepat-cepat. Okey, dan juga switch elektrik pun sebenarnya kena off. Okey. Okey.
Ni contohlah. Okay, sebab apa? Sebab kalau tong gas tu tidak tak cabut salur dia dan tak dijauhkan, dia boleh direct meletup. Okay. Sebenarnya kamu kena lari je. Lari cepat-cepat. Okay. Ada soalan? Alright. Tak ada soalan. Tak apa. Okey, seterusnya ialah mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran yang boleh mengakibatkan kemusnahan nyawa, harta dan benda. Alright, jadi kita akan tengok apa dia sikap berjaga-jaga kita yang patut buat. Okey, yang pertama kita mula daripada sinilah So, contoh kalau kamu masak air, jangan letak kain lap tu tepi dapur. Sebab apa? Kain lap tu dia boleh menyebabkan berlakunya kebakaran kalau terkena dengan api. So, jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api. Okey, contoh yang kedua, sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Okey, ni selalunya kalau oven. Okey, oven ataupun microwave lah. Ada microwave. Okay, kalau kamu pakai oven atau microwave, sepatutnya kamu tak boleh tinggalkan dia dan pergi buat benda lain. So kalau boleh, sepatutnya kamu berada di kawasan tu sahaja. Tak boleh pergi jauh sebab kadang-kadang orang terlupa. Okey, yang ketiga, tidak meletakkan terlalu banyak beban pada satu sumber elektrik. Ni benda yang kita selalu buat. Dekat plug tu kita pasang lagi extension. Okay, selain daripada extension kita pasang lagi penyambung kepala ni. Okay, dekat penyambung kepala ni pula ada 2 atau 3 plug elektrik. Lepas tu pasang lagi, sambung lagi extension. Dekat extension tu pula ada lagi sambung benda lain banyak. Okay, tak boleh buat macam ni. Terutamanya kalau kamu guna peti, ais, microwave, oven, ataupun periuk nasi pun tak boleh. Okay, sebab apa? Sebab alat-alat ni dia menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Bila pakai tenaga elektrik yang banyak, dia akan menghasilkan tenaga haba juga. Kalau kamu perasan, kalau kamu pegang plug nasi dekat atas tu, kamu akan perasan bahawa bila masak nasi tu dia panas. Okay, jadi bila dah banyak macam ni, okay, lama-lama dia boleh menyebabkan berlaku kebakaran. Sebab apa? Sebab plug tu cair. Sebab beban dekat dia sangat banyak. Okay, ni pernah berlaku. Saya pernah berlaku waktu saya kecil. Okay, seterusnya memasang alat pengesan asap. Okay, alat pengesan asap dan penggera kebakaran di rumah. Okay, yang ini yang orang kita jarang buat. Okay. Tapi untuk keselamatan, kalau ada duit lebih memang patut pasang ni. Okay. Dia selalunya dipasang di ceiling lah. Okay. Di ceiling. So bila dia kesan asap, dia akan berbunyi. Dia akan bunyi alarm yang sangat kuat. Okay. Dia akan bunyi penggera yang sangat kuat. Okay. Seterusnya, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Ini satu penyakit orang yang hisap rokok lah. Yang pertama, merokok tu memang satu tabiat yang tak sihat lah. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan orang lain dan juga diri dia sendiri berpenyakit. Okay, kemudian bila buang puntung rokok merata-rata, dia sifat yang kotor lah, yang jijik. Okey, kemudian puntung rokoknya pula menyala. Bila puntung rokok ni masih menyala, bila dia kena pada contohnya dia jentik, dia buang dekat belukar ataupun semak samun yang ada daun-daun kering, okey, dia boleh menyebabkan kebakaran yang besar. Kalau kamu ingat balik jerebu tu, salah satu akibatnya daripada puntung rokok yang masih menyala lah. Alright, seterusnya kita tengok simpan mancis dan pemetik api di tempat yang selamat. Okey, ni selalunya sebab kanak-kanak lah. Okey, waktu saya kecil dulu memang rumah kami nyaris terbakar sebab adik saya dia main dengan mancis. Okey, dan kebetulan tempat dia menyorok dia duduk main mancis tu adalah di belakang langsir. Dan langsir tu pula adalah kain kapas yang mudah terbakar. Nasib baik kebetulan saya lalu dekat situ dan saya bawa asap dan saya nampak dan saya padamkan api tu dengan bantal.
Okey, saya pakai bantal, saya tepuk-tepuk api tu dan nasib baik waktu tu api tu masih lagi kecil dan alhamdulillah memang kebakaran yang kecil sajalah dan sempat dipadamkan. Alhamdulillah. Kalau tak tahulah apa jadi sebab rumah yang kami duduk waktu tu adalah rumah kayu yang rumah lama. Keluar cerita pula. Tak apalah, sekali-sekala kan, bukan selalu, takkan nak serius selalu kan. Tension juga. Alright. So, sekarang ni dah habis subtopik 7.2. Jadi kamu buat praktis formatif ni macam biasalah. Semua benda dah ada dalam buku teks. Okay, kecuali kemungkinan yang inilah. Okay, minyak parafin ni saya ceritalah sikit. Okay, minyak parafin ni sebab apa logam ni, okay, kita pun dah belajar sikit sebab apa dia simpan dalam minyak parafin. Sebab logam ni bila terdedah kepada oksigen, okay, dia boleh menyebabkan letupan yang sangat kuat. Okay, cikgu saya pernah buat dalam makmal. Okay, jadi minyak parafin ni dia menyaluti logam ini. Jadi bila dia menyaluti logam ini dan logam ini tidak akan terdedah kepada udara. Okay. Okay, sebab apa? Sebab bila dia terdedah kepada udara ataupun kepada oksigen, dia akan menyebabkan letupan yang sangat kuat dan seterusnya kebakaran. Alright. So siapkan. Okey. Ada soalan? Okey, tak ada soalan, tak apa. So kita habiskanlah nah, tinggal sikit je lagi. Okey, so kita tengok pencemaran udara. Okey, so pencemaran udara. Apa yang kita perlu tahu? Kita sepatutnya boleh mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara. Okey, seterusnya berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan juga puncanya. Okey. So, apa dia pencemaran udara? Dia merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar. Okey, bahan pencemar ni banyak, nanti kita akan tengok. Jadi, keadaan ni boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan kepada atmosfera. So, kalau kamu ingat antara yang selalu kita kena ialah rebu. Okey. Jadi apa dia punca bahan pencemar? Ada banyak. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, bahan pencemar habuk, jelaga, asap, zarah logam. Okey, daripada apa? Daripada pembakaran terbuka, rokok dan juga kebakaran hutan. Okey, ini yang kita hadap hari itulah. Okey, kemudian bahan pencemar habuk dan debu datang daripada mana? Daripada tapak pembinaan, kilang asbestos dan kuari batu kapur. Okey, kemudian kita tengok bahan pencemar, bahan semburan pestisida. Okey, pestisida ni racun. Okey, ni racun. Okey, pestisida dan juga bahan dan juga baja kimia. Okey, puncanya daripada mana? Daripada aktiviti pertanian dan juga perladangan yang melampau lah. Okey. So, seterusnya kita tengok bahan pencemar klorofluorokarbon ataupun CFC. Puncanya daripada mana? Daripada pendingin udara, peti sejuk, semburan aerosol dan kilang elektronik. Okey. Dua ni sebenarnya kalau zaman sekarang kebanyakannya sudah tak ada dah. Okey, sebab apa? Sebab teknologi pembinaan pendingin udara dan peti sejuk sekarang dah tak pakai dah CFC ni, dia pakai benda lain. Tapi walau apa pun, dua ni masih banyak. Alright? Jadi kurang-kurangkanlah pakai semburan aerosol. Kilang elektronik ni kita tak boleh buat apalah, bukan di bawah bidang kuasa kita kan. Okey, next kita tengok bahan radioaktif. Okey, ni memang sangat-sangat bahaya. Puncanya daripada mana? Daripada loji kuasa nuklear. Ini pernah berlaku, yang paling akhir berlaku di Jepun. Okey, kenapa? Okey, yang dia berlaku sebab apa? Sebab berlaku letupan lah di reaktor nuklear ni. So, bila berlaku letupan, okey, bahan radioaktif dia keluar dan dia terbebas. Dia menyebabkan
berlakunya pencemaran itu bila kena bahan radioaktif banyak sangat penyakit, okey, akan disebabkan mutasi dan macam-macam lah. Okey, kemudian bahan pencemar asap, jelaga, monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum datang daripada mana? Daripada exhaust kenderaan dan juga kilang. Okey, sebab tu exhaust kenderaan ni kita boleh kurangkan dengan mengurangkan naik kereta, motor, semua tu lah. Okey, pakai kenderaan awam. Ada nak tanya? Okey, tak ada. Next, okey. Punca dan kesan buruk pencemaran udara. So, dari segi kesihatan manusia. Okey, asap dan jelaga menyebabkan masalah sesak nafas. Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan dengan salur pernafasan. Karbon monoksida, sakit kepala, rencat akal atau membawa maut. Okay, rencatan akal ni maksudnya mak dia lah. Okay, waktu dia mengandung kemungkinan dia terdedah kepada terlalu banyak karbon monoksida. Okey, so dapat daripada mana karbon monoksida ni? Daripada asap kenderaan. Okey. Seterusnya zarah asbestos menyebabkan kanser peparu. Okey, ini sangat bahagia. Okey, zarah plumbum menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. Okey, ini pun sama. Okey, ini sewaktu ibu dia mengandung. Okey, kalau wanita mengandung terdedah kepada zarah-zarah dan juga kepada karbon monoksida ni memang menyebabkan anak dia rencat akal. Okey. Kemudian kesan punca dan kesan buruk pencemaran kepada bangunan dan infrastruktur. Okey, jadi habuk dan jelaga mengotorkan bangunan. Okay, contohnya kalau kamu duduk dekat kampung yang berdekatan dengan kuari. Okay, kuari ni yang tempat di mana batu kapur. Okay, selalu diorang letupkan batu kapur tu dan diorang menyebabkan berlakunya habuk semua terlepas ke udara. Okay, sampai last kali memang kotor. Okay, sangat kotor. Jadi, hujan asid pula mengakis struktur konkrit dan juga batu kapur. Okay, ini selalunya untuk bangunan-bangunan yang lama ataupun bangunan bersejarah lah. Bila kena hujan asid, dia boleh rosak. Jadi ukiran-ukiran pada bangunan lama tu akan rosak. Okay, hujan asid juga mempercepatkan pengaratan besi. Okay, jadi bangunan-bangunan yang dibuat daripada besi, dia boleh cepat reput. Okay, mudah runtuh, strukturnya dah tak kuat. Okay. So, seterusnya apa kesan dan punca kepada tumbuhan dan haiwan? Okey, jadi hujan asid dia menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Okey, tanah berasid ni bukan semua tumbuhan boleh hidup dengan sihat. Okey, sebab tu kita belajar hari tu kan. Okey, apa benda keperluan pokok-pokok. Okey, hujan asid juga menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Jadi tumbuhan dan haiwan ataupun binatang yang duduk dalam air ni dia tak boleh hidup dengan sihat kalau duduk dalam air yang berasid. Kalau berasid sikit tu boleh tahan lagi lah. Ada setengah haiwan dan tumbuhan boleh hidup. Okey, tapi kalau dah teruk sangat memang semua akan mati. Okey, asap dan jerubu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis rendah. Okey, bila kadar fotosintesis rendah, fotosintesis ni hanya berlaku pada siang hari. Okey, pada siang hari dan fotosintesis ni dia menghasilkan gas oksigen. So kalau kamu bayangkan kalau teruk sangat asap dan jerebu ni sampai pokok kurang fotosintesis dan kurang oksigen dihasilkan, makin lama bekalan oksigen untuk kita, bukan kita manusia je pakai, manusia, haiwan dan tumbuhan bernafas menggunakan oksigen. Okey, jadi makin lama jumlah oksigen akan menjadi makin rendah dan tak hairanlah satu hari nanti kemungkinan kita akan bernafas melalui tong gas macam kat hospital. So jagalah alam sekitar. Okey, jagalah. Okey, seterusnya kita tengok pada kesannya kepada iklim bumi. Kesian bumi ni sakit kan?
Okey, pembebasan asap dari kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka menyebabkan jerebu. Okey, ini kita memang dah kena banyak kali tiap-tiap tahun. Okey. So karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni saya bagi tahu dah hari tu, dia menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey, bila suhu bumi meningkat, bila suhu bumi meningkat, air akan cair, cuaca akan jadi sangat panas. Okey, ini menyebabkan kemarau. Kemarau yang teruk. Okey, ais cair ni pula akan menyebabkan banjir besar. Okey, dan juga boleh menyebabkan kebanyakan negara akan tenggelam. Okey. So saya cerita dah hari tu, Malaysia ataupun kebanyakan negara Asia memang akan tenggelam kalau ais di kutub selatan dan kutub utara cair. Okey, tak boleh buat apa. Okey, kita tak ada tempat nak lari. Okey, klorofluorokarbon ataupun CFC yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey, ozon ni adalah lapisan luaran bumi yang melindungi kita. Okey, dia melindungi bumi daripada UV yang berbahaya. Okey, dia tapis. Okey, dia tapis cahaya UV ni. Dia jadi UV tak boleh masuk, dia akan terpantul balik. Tapi bila ozon dah nipis, UV masuk ke bumi, dia boleh menyebabkan banyak penyakit kulit, terutamanya kanser kulit lah. Okey, sebab tu sangat penting lah ozon ni. Okey. So gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Okey. So punca dan kesan buruk pencemaran udara. Okey, akhir sekali kita akan tengok mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara dan juga menyelesaikan masalah. Okey, masalah yang kita sendiri buatlah. Okey. So kita kena selesaikan sendiri. Okey, tak ada soalan? Alright. Jadi langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara. So melalui undang-undang. Okey, inilah yang selalu buat. Jadi ini adalah peranan kerajaan. Okey, peranan kita ialah untuk patuh kepada undang-undang. Okey. Denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Okey, kawasan larangan ni banyak sebenarnya. Antaranya ialah sekolah. Okey, sekolah, restoran dan tempat awam. Okey, tempat awam. Okey, so denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni maksudnya yang duk bakar sampah. Okey, yang bakar sampah tu atuk-atuk kita, makcik-makcik kita, mak-mak ayah kita yang apa tebas kebun ke apa, lepas tu bakar. Yang itu memang boleh didenda. Okey, kemudian kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Okey, sebab apa dia asap berlebihan? Sebab enjin dia sudah tidak efisien. Okey, enjin dia sudah tidak efisien. Okey, enjin yang tak efisien ni maksudnya dia kena pergi servis lah. Okey, so dia boleh denda. So seterusnya tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Sebab tu kilang-kilang dia letak di satu tempat yang khas sahaja, jauh daripada kawasan perumahan. Alright. Okay, next melalui pendidikan. Inilah yang kita duk buat sekarang. Okay, kita belajar mengenai pencemaran dan kita belajar cara untuk elak. Kita belajar punca dan kita belajar cara untuk elak. Alright. Okay, pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara dan langkah-langkah pengawalannya. Ini yang kita duk belajar. Alright. Okay, so kemudian program anti merokok. Okay, ingat perokok ni dia memang orang yang sangat pentingkan diri dia sendiri. Dia merosakkan alam, dia menyebabkan penyakit kepada orang lain dan dia menyebabkan penyakit pada diri dia sendiri sampaikan ahli keluarga akan kehilangan dia.
Okey, jadi orang yang merokok ini mereka yang sangat pentingkan diri sendiri. Jadi tolong jangan merokok, okey? Saya tahu pelajar saya tak merokok, kan? Alright, kemudian galakan untuk berjalan kaki ataupun menunggang basikal. Okey, maksudnya menggunakan kenderaan yang tidak mengeluarkan exhaust, asap daripada exhaust lah. Okey, yang tidak mengeluarkan asap. Okey, kemudian galakan menggunakan pengangkutan awam ataupun berkongsi kereta. So kalau katalah kamu nak pergi tempat yang sangat jauh, kamu boleh naik bas. Okey, maksudnya dalam bas tu boleh ramai-ramai orang. Okey, yang keluarkan asap cuma satu kenderaan sahaja, iaitu bas tu. Kalau kamu pergi setiap orang kereta masing-masing, banyaklah asap yang akan terbebas ke atmosfera. Okey, seterusnya melalui sains dan teknologi. Okey. Antaranya ialah teknologi kenderaan hibrid. Apa maksud kenderaan hibrid? Okey, kenderaan hibrid ni adalah kenderaan yang dia pakai separuh bahan api. Okey, dia pakai bahan api juga, tapi dia juga pakai elektrik. Okey, elektrik. So itu kenderaan hybrid. Bahan bakar dia pakai bahan api dan juga dia pakai elektrik. Sekarang pun ada juga kenderaan yang sepenuhnya kereta elektrik. Okey, walaupun kemungkinan kuasa dia tidaklah sehebat kereta biasa, tapi sekurang-kurangnya dia membantu untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Tapi sekarang memang ada dah juga sedang direka kenderaan elektrik yang sangat laju. Okey, seterusnya teknologi peti sejuk menggunakan hydrofluorokarbon. Saya dah bagi tahu kan tadi, okey, menggantikan fluorokarbon. So yang pakai CFC ni cuma peti sejuk yang lama. Okey. Okey, cuma peti sejuk yang lama. Sorry. Okey, sorry terkeluar pula. Nak habis dah pun. Okey. So, seterusnya ialah memasang penapis cerobong asap di kilang. Okey. So, kilang sebenarnya dia ada peraturan supaya cerobong asap dia, kamu tahu cerobong asap tu, okey, kat kilang yang tinggi-tinggi tu, tu cerobong asap. Cerobong asap ni mesti tinggi dia ada tinggi yang tertentu. Dia tak boleh pasang rendah. Okey, so seterusnya menggunakan penukar pemangkin pada kenderaan bermotor. So ni satu alat yang dipasang pada exhaust lah. Okey, fungsi dia ialah mengurangkan gas berbahaya yang keluar daripada asap kenderaan. Okey, kemudian menggantikan kaedah pestiside ataupun racun dengan kaedah kawalan biologi. Okey, contoh kawalan biologi ni ialah tikus. Tikus kita tahu pemangsa dia ialah burung hantu. Okey, jadi kita bela burung hantu di tempat yang kita nak kurangkan tikus. Okey, ataupun itik. Kita bela itik sebab apa? Sebab itik tu makan siput yang perosak di sawah padi. Saya lupa nama siput tu apa. Tapi itik tu dia memang makanan dia ialah siput tu. Okey, lepas tu boleh pula kita menggunakan kawalan biologi. Okey lah, sekali habis dah bab 7. Okey, jadi kita secara keseluruhannya kita dah belajar semua ni, komposisi udara. Okey, kita tengok gas, nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida dan gas nadir ni 0.03% kalau tak salah saya lah. Okey, so yang ni 0.97%. Lepas tu ada komponen lain, ada wap air, ada debu, mikroorganisma. Okey, kemudian kita belajar kita karbon dan kita oksigen. Jadi kita karbon mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara.
kita oksigen mengekalkan kandungan oksigen dalam udara. Kemudian kita belajar pembakaran. Apa syarat-syarat dia? Oksigen, haba dan bahan api. Kemudian kita belajar alat pemadam api ada beberapa, ada busa, menggunakan air, serbuk kering, karbon dioksida dan juga pasir. Okey, kemudian baru kita belajar tadi berkenaan dengan pencemaran udara. Apa maksud dia? Apa bahan pencemar dia? Kesan pencemaran dan juga langkah-langkah. Jadi untuk kamu mahir dalam bab ini, semua benda ini kamu mesti tahu dan faham dan boleh jelaskan kalau ditanya. Okey, ada soalan? Alright, tak ada. Okey, so sekarang buat praktis formatif 7.3. So siapkan latihan ni dan hantar sekarang sebaik sahaja. Sebab ini adalah sebahagian daripada kehadiran. Okey. So, sekejap saya lupa ada satu benda lagi saya nak share dengan kamu. Okey. Jagalah bumi kita demi kesejahteraan hidup dan masa depan kita. Okey. Kalau kita nak hidup dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sengsara, dalam keadaan yang berpenyakit, tak payah jaga. Okey, tak payah jaga. So kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita habiskan di sini. Okey. So, jumpa lagi nanti. Kalau ada soalan, tanya dalam grup Telegram kita. Alright. So, jumpa lagi nanti. Terima kasih sebab join kelas kita hari ini. Assalamualaikum. Semoga kamu sihat. Jauhkan diri daripada wabak penyakit. Bye.